dulu tak? Okay. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey. InsyaAllah pada petang ni saya akan share lah mengenai macam mana kita nak merge ID kita dalam akaun Scopus dan juga macam mana kita nak merge akaun dalam Web of Sign. Okey. Sebelum ni saya explore untuk Web of Sign ni pun kita boleh merge. Okey. Sebab tak nak nanti kan kalau orang mencari kita punya research ID, okey, orang akan confuse mana satu yang kita punya ni. So why not kita mergekan semua. So ni adalah kita punya research ID bagi Scopus dan research ID bagi Web of Sign. Okey. Okey. So okay, kita kena masing-masing kena masing-masing kena log sign in account Scopus dahulu. Okay. So kalau terlupa boleh retrieve balik dengan dia send kepada kita punya email . So pakailah email official iaitu email UTM . Okay. So dalam Scopus saya rasa semua dah familiar. Okay. So kita search menggunakan author dan kita masuk nama kita dengan surname dengan initial. Okay. Tujuan saya untuk saya explain ni sebab saya pun nak betulkan yang saya punya. Saya tak nak buat ludik kali lah. Kalau saya tak betul saya punya, saya tak boleh tunjuk contoh. Okay. So itu kenapa saya panggil untuk buat benda ni sekejap lah. Okay. Nanti untuk yang Web of Sign saya nak tunjuk sebab saya nak buang satu publication yang bukan ada dalam saya punya list. Okay. So now kita search. Okay. So akan keluarlah kita punya nama. Okay. So kita boleh tahu mana satu nama yang bukan dalam kita punya list. Yang belum di bawah satu ID yang maksud saya. Sekejap ni. Dengan jangan buat hal pula. Okay. So ni dia dah keluar list yang ada dalam kita punya kita punya publication yang ada dalam kita punya yang ada nama kita lah. Okay. So for example contoh kalau saya klik pada yang A Rashid ni, nombor 2 ni, okay, dia akan pergi kepada saya punya main. Contoh, okay, this is saya punya main . Okay. So this is the matrix lah. Maksudnya 122.149 dengan index 23. Okay. Yang ni adalah main saya. Tetapi saya notice ada beberapa artikel yang tak berada pada saya punya pada nama saya. Okay. So contoh saya back balik. Okay. So kerja ni kita kena sendiri tahulah mana artikel kita. Okay, contoh contoh kes yang ini, okay, AS A Rashid ni, okay. So saya klik. Tadi sebelum ni 122 kan. Okay. So dia jadi 4. Perasan tak? Tapi saya juga. Okay. Okay. So itu satu kaedah. Nanti saya akan tunjukkan macam mana untuk cantumkan. Okay. Satu lagi, ada yang pelik sikit. Yang mana nama saya, tapi dia diletakkan di bawah nama lain. Maksudnya ASA tu bukan saya, tetapi dia ada nama orang lain. Contoh saya cuba cari . Saya pun sebenarnya dah lupa sikit. Okay, kita kena try and error sehinggalah kita jumpa okey ni betul. Contoh yang ini, contoh ini kot. Okey yang ini. Yang ni siapa ni? Anjum S.A. Rashid kan? Padahal ni memang publication saya. Okey. So yang lain ni bukan saya lah. Yang ni saja. Okey. So asal ada 3 ID. Okey. Yang pertama memang main. Yang kedua adalah sepihan daripada saya. Mungkin disebabkan oleh initial tu ada beza. Okey. Yang ketiga totally bukan nama saya. Okey. Tapi memang saya. Sebab Abu Ghasim ni adalah student saya, Rasha. Okey. So yang ini saya akan copy dan saya akan paste dalam Words. Okey, nanti saya terangkan sebab apa saya buat macam tu. Okey. So saya akan copy, saya akan paste dalam Words.
untuk sebagai saya tahu nanti ini adalah satu-satu daripada publication saya. Okey. So, sekarang tujuannya adalah untuk kita merge semua publication yang ada ni dalam satu ID yang asal ataupun ID yang induk. Saya tengok lagi kalau ada tak. Tak, dia ada 4 tercicir. Lepas tu ada 10 tu. Betul. Cuk nak tanya. Ha. ID asal maksudnya Ahmad Safwan tu lah. Mana ID yang besar lah, maknanya ID yang paling dominan. Rashid tu. Rashid lah. Contoh. Okay. Maksud saya ID yang dominan adalah yang ini. Okay, Dominan maksudnya paling frequent. Yang paling banyak lah. Yang paling banyak. Okay. Right. Contoh yang ini saya terangkan balik. Tadi ada 4. Lepas tu ada 10 tu nama dia Arjum. Arjum tu bukan saya lah. Kan? Tapi publication tu memang saya punya. Okey, contoh yang ni Yang ni 122 ni saya. Yang saya rasa saya akan gunakan sebagai saya punya main lah. Okey. So yang 10 tadi tu, jangan 10. Contoh saya ambil 10, saya cari yang ni. Okey, 10. Sorry, yang 4. Okey, ni 4. Nampak tak? Okey. Kenapa slow? Okey, ni 4. Okey, yang ni 4 adalah yang saya punya juga. Okey. Lepas tu ada lagi satu yang saya perasan, dia dalam bentuk, dia tak banyak, dia 3 saja. Saya akan cari sekejap. Sebab kita tahu mana yang kita publish. Kita boleh cari macam tu juga. Okey. Saya nak tunjuk contoh ni. Bukan, ada satu lagi yang saya letak bawah lain. Saya jumpa di bawah lain. Okey, tapi tak apa. Okey. So, kita buka pada yang main. Okey. Okey. So, apa yang kita perlu buat? Kita klik pada potential author match. Okey. Okey. So, tengok pada yang ini, saya rasa ini saya punya. Okay, macam mana nak confirm? Okey. Kita klik pada dia, tapi kita kena back balik lah. Ni memang saya. Okey. Nampak kan? Okay, saya back balik. Okey. So, dia patah balik. So, kita klik balik pada potential author match. Okay. Yang ini pun, sekejap saya tengok dulu. Bristol ni, kita ke orang Bristol. Kalau kita rasa kita punya, ni saya punya. So ada 2 yang terkeluar sekarang. Okey, so kita kena record lah. Okey. Kita tengok lagi. Okey. Ajum ni saya rasa saya punya satu tu. Okay, tak ada masalah, kita tunggu dulu. Okey. Cuma saya nak cari satu publication saya yang mana dia tak keluar dalam list saya tau. Faham tak? Dalam list nama dia tak keluar, tapi saya boleh search. Sekejap saya tunjuk Ada lagi tersicir ni. Sekejap. Saya nak, sebab kita kena buat search manually pun ada juga. Okey. So kalau untuk search manually, so saya kena patah balik. Doktor nak tanya. Ya, saya. Macam mana dia orang boleh letak nama doktor ke paper tu? Macam mana? Macam mana dia boleh letak nama doktor kat paper tu sedangkan doktor tak publish? Tak. Paper tu memang saya publish, cuma dia dimasukkan dalam ID yang lain. Gitu. Dia auto Sebab nama dia sama ke? Dia mungkin waktu dia masukkan dalam masa dia yelah, saya bukan apa nama ni, corresponding author. Okey. Tetapi orang tu masuk
dia orang lain corresponding author, maksudnya mungkin saya punya dulu postdoc ataupun saya punya research fellow saya, dia masukkan mungkin dijadikan rapat Rashid A ke, okey, ataupun dia masuk initial yang lain ke, tetapi paper tu memang belong kepada saya. Maknanya ada possibility lah paper doktor pun ada dekat nama orang lain macam tu ke? Itu satu lagi. Okey. Alright. Sekarang ni saya nak share contoh kalau saya rasa paper ni paper saya tetapi dia tak keluar dalam list yang banyak tadi tu. List atas nama Rashid kan. Contoh ni contoh yang ini nanti saya klik kat nama Rashid tu dia ada. Okey, contoh ni. Okey, ni kan. Ni contoh. Ni salah satu yang saya salah guna. Okey, ni saya correspondent tu tapi saya salah guna. Dia punya saya jadikan A Rashid. Kalau sebelum ni saya tulis Rashid ASA tu adalah initial saya tapi ni saya tulis A Rashid AS adalah initial saya. Bila by right A Rashid adalah saya surname saya sebab nama ayah saya A Rashid. Saya klik ni apa jadi? Masih lagi cicit 3 kat sini pula. Kan? Tetapi dalam list yang saya nak merge tak keluar. Okey. So dia punya kerja agak renyah sikit, so saya kena copy. Saya kena letak dalam words. Okey, sekejap. Nanti saya terangkan sebab apa. Sekejap ni. Okey, so saya dah letak dalam word saya. Okey. So sekarang saya akan merge balik. Sebab yang tadi saya tak jumpa dalam list nama saya tu. Kan kalau siapa perasan pada awal lah. Okey, so kita tengok yang ini. Okey, so saya enter. Okey, ni dah keluar. Okey, so yang tadi main saya dah yang ini. Okey, so dah dapat tu saya start untuk merge. Okey. Ataupun potential auto match. So saya klik yang ini. Okey, dia ada dua kaedah macam saya ajar tadi. Anda kata nama tersebut tidak keluar tapi kita yakin bahawa paper kita ada. Okey, so first kita klik yang ini dulu. Okey. Dan ini adalah cover saya. Okey. Yang ini ada saya tapi saya rasa saya tak nak buat cara macam tu. Apa yang perlu saya buat? Okey, request to merge with author. Alamak, nombor itu semua. Macam mana dia punya button? Kat mana jumpa yang potential tu tadi? Betul? Sekejap. Ni. Potential jumpa di sini. Bukan nama sendiri bawah dia. Oh, okey. Potential auto match. Okey. Ini auto. Okey, cukup saya buat dua dulu. Okey, so apa perlu buat? Tekan ni. Klik mana yang kita rasa kita punya. Okey. Dah jumpa kan? Okey, lepas tu request to merge with author. Okey. Proceed to make changes, okey. Continue. Ini mana ni nama yang saya nama besar saya kan? Okey, so then dia akan keluar alamak. Kejap Kenapa jadi hal? Sekejap. Okey, ni. Okey, dia dah masuk ni. Kan? Tadi ada 122 kan? Betul tak? Perasan? So 4 adalah daripada yang baru, 1 daripada yang tambahan. Betul? Okey. So anda kata daripada list yang kita dapat tu, dia tak ada nama kita langsung.
Okay, so that's why saya copy dalam satu lagi satu words lagi. Saya tekan search missing document. Okay. So untuk pergi kepada ke sini, kita tak boleh nak easily search, melainkan kita kena ada nama yang memang keluar nama kita, baru kita start merge, baru kita boleh pergi pada action untuk search missing document. Dia tak boleh jump terus pada search missing document. Sebab tu saya kena tunggu biar saya ada macam yang dokumen yang ni, baru saya boleh dapat masuk untuk search missing document ni. Okay, faham tak? Faham tak maksud saya? Faham. Maksud saya, kita tak boleh terus untuk search missing document, melainkan ada beberapa artikel yang kita boleh merge based on nama dahulu. Okay, so apa perlu saya buat? Saya masukkan yang nama yang paper yang saya tak keluar lagi, search. So dah ada. Kan? Ni nama saya kan? So saya tekan. Okay, confirm author. Masukkan lagi. Okay, so mana nama? Ini saya. Add document. So tambah satu lagi. Ni tambah satu lagi, betul tak? So 1, 2, 3, 4. So semua dokumen ada di bawah ni. Okay, tambah lagi. Okay, so tambah lagi, saya tambah lagi yang balance yang saya tak masukkan lagi tu. Okay, tambah. So search. Alamak, lain orang pula. Okay, back to search. Search. Ya, okay, tak apa. Saya betulkan balik yang ini. Padam. Oh, tak boleh. Tak ni. Search yang lain juga. Okay. So yang ni ada. So saya ada dua kat sini. Okay, sebenarnya apa beza antara ni? Dua-dua benda yang sama. Cuma waktu apabila dah dipublish, student ni perasan nama dia tak betul. Okay. So saya contact publisher, cakap boleh tak betulkan nama orang ni sebab kita tak biasa dengan nama orang Sudan. Jadi saya katakan nama dia sebenarnya ada Ahmed A. So A missing. So kita buat correction, tambah A. So dibenarkan. Cuma yang ini adalah link untuk dapatkan paper yang penuh, untuk yang paper yang sebenar lah. So dua-dua ni saya pakai. Saya ambil satu dulu Saya ambil yang ni dulu. Okay. So mana saya, ni Dayang ada ni. Add. Okay. So tambah satu lagi. Okay, so tambah lagi. Untuk lengkapkan 4 yang missing tu. Search. Okay, so ni pun tambah lagi satu. Okay. Add document. Okay. So ada satu lagi yang saya tadi yang Arjun kan. Saya tak nak lah ambil dia boleh. Nanti sebab nanti saya kena buang mana yang tak berkaitan. So saya ambil satu saja. Okay. So saya letak kat sini. Search. Okay, keluar. So confirm. Yang ni adalah saya, bukan Arjun tu. Add document. Okay. So total akan jadi 122 campur 4 campur 1 dan campur 4. Okay, so that is the number of publication yang ada sepatutnya di bawah account yang main 122 ni. Okay, ada soalan? Sebelum saya nak start, dia akan merge jadi satu account. Ada yang tak faham? Macam mana tadi? Nak search tu tadi dekat mana? Ni kan search missing document. Search missing document. Mana? Okay, sebelum Dayang nak buat tu, okay, first kali kita kena ada idea. Oh, bawah tu. Okay. Kita ada idea berapa banyak publication kita, itu satu. Okay. Nombor dua, kalau kita tengok pada main punya ID kita, publication tu memang tak muncul betul. Contoh. Betul. Okay. Itu nombor dua. Nombor tiga, kita start buat potential author matches tu. Yang kita dapat beberapa ID yang bukan nama kita. Okay, kita start select, itu adalah kita. Dan baru kita boleh keluar macam ni untuk dapatkan search missing document.
Okey. Hmm. Sebab search machine document dia tak boleh datang sendiri tanpa kita pergi pada stage yang kita dah merge beberapa ID bawah nama kita, bawah yang sama kita. Faham tak? Contoh kalau macam Dayang tahu missing tersebut ada, tetapi apabila Dayang nak buat potential author matches, tak ada nama yang paper yang kaitan kan? Saya Dia rasa kata tak boleh no potential, tak boleh zero buat, potential author matches found. tak boleh buat. Uh-uh. Yang itu kita kena communicate sendiri dengan Scopus. Faham Alamak. tak? Yang itu ada cara lain lah. Maknanya kita kena communicate. Nanti saya tunjuk kot cara nak communicate. Saya pernah buat. Saya kata ni ID kita, boleh tak tolong merge kan? So nanti saya buat macam tu. Okay. So the next step, okay, adalah untuk kita merge semua. Okay. So review affiliation. Okay. Okay. Confirm and submit. Okay. So this is penambahan yang dia buat. Okay. Ada 122, campur 4, campur 1 dan campur 4. Dan submit. Okay. So nanti kita akan dapat email. Okay. Bahawa kita dah bersetuju untuk merge semua ID yang tak ada dalam satu parent punya ID. Okay. Dayang ada yang memang tak ada yang missing Saya ada macam ada 2 account tau. Okay. So Abang Hasbollah satu, Hasbollah Okay. saja satu. Tapi bila Okay. saya nak saya buka yang Hasbollah, saya tekan potential auto matches, dia tak ada. Tak ada yang potential. So macam mana saya nak link, faham tak? Okay. Itu satu masalah. Okay. Yang lain ada masalah lain? Dah pernah buat matching-matching ni. Takkan tak ada apa-apa lah paper yang hilang. Okay. Untuk way of sign pernah buat? Pernah tengok way of sign? Sama ada apa yang hilang ataupun tidak. Sebab way of sign saya baru tahu cara dia. Saya ada satu lah paper web of sign yang tak ada dalam Scopus. Okay, lepas kita pergi. Okay. Okay. Tak silap saya Dayang, apa Dayang boleh buat? Dayang pergi kepada cari help. Cari apa? Ialah minta contact, communicate dengan Scopus. Kena cari. Kan contact us ni. Ada tak contact us? Kat mana? Kat bawah, customer bawah. service. Okay, contoh. Help ni. Okay. So yang itu memang kena maklumkan kepada dia. Okay. Macam saya akan email dia. Okay. Yang itu memang sebab dia patut, kalau ada dia akan keluar dekat mesh dia. Kalau tak ada, yang itu susah sikit. Sebab saya so far saya tak ada idea macam mana nak tarik yang mana yang tak keluar kalau kita tengok potential automation tak keluar. Okay. So kaedahnya adalah dengan kita communicate dengan Scopus punya help service ni. Ada masa dah tak keluar. Okay. Afika, Afika? Okey. Pasal nama tu saya pernah email manually. Ada juga kaedah manually memang boleh. Tetapi kalau kaedah yang kita dah tahu dia boleh di potential auto matches tu boleh dibuat. So selesai dah masalah kat situ. Okay. Okay. Lead dah biasa, tak masalah. Ni Mazlin. Dr. Eti pada? Contact tak boleh lah. Saya rasa sebelumnya okey je. Okey, tak ada masalah. Okey. So nanti kalau yang untuk yang contact tu saya share kat Dayang lah macam mana nak communicate dengan author tu, communicate dengan Scopus. Okey. So selesai untuk Scopus, nanti awak akan dapat email lah mengatakan bahawa verification dah dibuat. Okay, your request to be correct dah ada. Nanti kan dia akan update, contohlah dalam masa beberapa hari lah.
So nanti kita akan dapat list yang penuh. Maksudnya dia akan totalkan semua jadi satu bawah satu ID. Okay. So that is for Scopus Okay, kalau kita tengok pada Web of Sign. Okay. Okay. So sama juga Web of Sign. Apa perlu kita buat? Kita kena sign in. Okay. Sign in dahulu. Okay. Okay. So kalau untuk Web of Sign, cara untuk kita merge ID, okay, dia kena pakai ni, apa ni, Publons. Sebab atas ni ada Publon kan atas ni. Okay. So tapi kita tengok dulu contoh Contoh kita search any topics yang berkaitan dengan paper kita. Okay. So dia akan keluar semua list ni dan kita akan tengok ini, tekan pada nama kita. Okay. So yang ni yang terkeluar lah. Okay. Saya dapati bahawa ada satu paper bukan saya punya. Contoh sebab saya nak sebab saya nak keluarkan. Kalau saya dah tak keluar, saya tak boleh tunjuk contoh lah. Okay, tak pasal-pasal saya buat assessment of short-term outcome of different chemotherapy protocol in adult acute lymphoblastic. Walaupun nama tu memang mungkinlah initial lebih kurang nama saya. Contoh AA kan, dia kata kan, Rashid AA. Okay, macam mana saya nak keluarkan this paper? Okay, supaya tak ada dalam list publication saya. Okay, apa perlu saya buat? Saya kena klik sekejap Saya klik pada Publon ni. Okay, klik pada Publon. Okay, yang ni pun kena sign in juga. Okay, login. Login. Kalau tak ada, kena create. Okay. So, saya masukkan dalam Publon ni. Okay. Okay, so ni dashboard saya. Okay, so dia ada link dengan Web of Sign Okay, so kita tengok pada kita punya apa nama ni. Okay, ni ID lah. Ni ID untuk Web of Sign saya. Okay, tengok pada dashboard summary, publication. Okay, pergi pada publication. Okay. Once kita dapat yang ini, kita boleh ni. Okay, sekarang found zero on Web of Sign publication. Okay, contoh pada ID saya ni, saya tak ada peluang untuk klik button ni sebab sebenarnya saya dah buat. Okay, bagi mereka yang keluar ada found berapa number Web of, okay, boleh klik kat situ dan boleh start merge. Okay, ataupun saya sekarang nak buang. Okay, saya nak buang paper yang tak ada kaitan dengan saya tu. Okay, apa perlu saya buat? Saya cari tadi paper tadi balik. Ni tadi medical. Lupa nama. Okay, medical sign kan. Ni bukan saya punya kan. Okay, so saya klik kat sini. Saya nak remove. Okay, sudah di remove. So dia akan bagi yang terkini dan mungkin ambil masa lah untuk dia update dalam Web of Sign. Okay, sebab problem ni saya tak sure macam mana dia adalah kita boleh jadikan mana-mana ID yang tercicir dalam Web of Sign tu di bawah satu ID. Okay. So Dayang ada jumpa tak publication yang tercicir tu? Ada. Boleh tak? Dalam Web of Sign tu ada 2. Cuba klik. Cuba Dayang klik. Dia suruh sign in Publon tu. Itulah saya kata kena ada account Publon. Macam mana nak account Publon ni? Kena register dulu lah. Oh, register biasa lah. So maksudnya Web of Sign pun sebenarnya boleh sama macam Scopus. Sebab sebenarnya saya tak tahu. Rupanya dia boleh satukan supaya kita ada satu ID saja. So segala publication kita akan diletakkan bawah satu ID. So senang kita nak monitor mana yang tercicir menggunakan this Publon ni. Okay. So
maknanya dah di bawah satu ID dan di bawah satu. Sebab apa saya nak share ni? Sebab dalam CV kita perlu letak semua ni. Way of sign versus ID. Okay. Dan Hindat pun based on Scopus, based on way of sign. Kan kalau kita tak satukan, kita tak ada dapat satu Hindat yang single. Kan? Nanti kalau kita nak bagi link pun, sebab ID kita ni akan di-refer contoh oleh bahagian perguruan untuk ataupun bahagian bahagian perguruan untuk semak betul tak publication banyak ni, betul tak Hindat kita banyak ni. Okay, kalau kita banyak yang bersepah, nanti kan kita tak boleh katakan for this ID for my Hindat this is the number. Okay, Betul. boleh. Dah boleh buka Publon tu. Dan Tekan publication. okay, dah ada senarai publication. Okay, ada tak found ni? Found. Sekejap. Nampak. Macam saya zero sebab saya dah merge semua. Found web ke atas tu Ha. Claiming tree rejecting tu. Apa ni? Hmm. Lama. Kat mana nak jumpa tu tadi? Ni tengok sebiji ni publication. My publication, private author, confirm private dashboard, confirm publication for Dayang Zulaikha. Saya nampak tak import publication? So saya kena claim dulu kot, tak? Aduh. Saya kena claim dululah Dayang klik pada found whatever value tu, way of sign publication. Dapat? Tak jumpa pun. Okey, ataupun contoh. Sekejap, contoh kita klik pada mana paper ni. Sebab saya tak boleh dah sebab dia ada, cuba klik pada paper kita nak cari tu yang hilang tu. Okey, ada tak istilah untuk macam nak merge ataupun saya share screen boleh tak? boleh. Sekejap, saya stop. Okey dah. Okay, window Google Chrome. Okay. Ni. Cuba dah tu bawah. Tu bawah. Okey, tu paper Dayang. Ada yang tercicil tak? Kalau ni semua paper lah, tapi Adakah di bawah satu ID? yang ISI punya paper ke? Tak ada. Okey, cuba Dayang buka yang way of sign Dayang. Hasbullah tu yang Scopus ke? atas yang way of sign yang sebelah Publon. Sekejap. Macam mana saya nak buka tu? Klik pada yang ikon atas ni. Ni. Okey. Okay. So semuanya dah ada yang Dayang dalam satu nama. Betul. Okey, kalau dah ada tak ada masalah Dayang. Maksud saya kalau macam dia tercicir macam kes saya. Saya ingatkan dia link dengan yang Scopus tu. Tak adalah. Tak apa lah. Dia tak. Way of sign dia untuk sama ada dia impact factor punya journal ataupun mana-mana conference proceeding ataupun yang tak ada impact factor dia di site oleh way of sign. Scopus lain. Okey. Maknanya contohlah kalau tiba-tiba Dayang tahu paper tersebut adalah paper impact factor. Dayang tengok dia bukan berada di bawah Hasbullah Dayang ni untuk way of sign. Apa perlu Dayang buat? Dayang pergi pada Publon tu. Okey. Klik pada Publon tu. Okey. Dekat situ Dayang tengoklah mana publication Dayang. Ada tak yang tercicil? Dia akan show dekat sini lah. Okey, kejap. Dayang select all. Select all. Okay. Sebab Dayang mau buka Publon. Okey, tekan submit. Tekan submit. Okey. So baru ada. Okey, tu lah. Ni baru ada tu lah. Tu. Okey. So kalau the next punya, cuba Dayang atas. Okey, Dayang tekan C5 mesh tu. Benda sama tak? Tak, lain. Tapi ni semua paper saya. Klik. Ni saya nak masukkan ni.
Oh, okay. Nanti Klik semua eh. Dayam yang 10 akan jadi 10 lah. Okey, tekan So submit lah. submit lah. So betul lah ni. Ni cara dia untuk web Hmm. website tu kita merge pada satu account. Okay. Wah, Ah, 50 indeks hash index saya ni. cuba tu buat. Ha? Cuba. 10 dah. Okey dah. Selesai. Ah. 1, 2, Okey. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tetapi 10. Okay. tetapi dia tidak automatik akan update. Cuba tengok dalam buka yang sebelah yang web of sign. Ni. Cuba refresh. Refresh. Okay. Still 5. Okey. Tak apa, tunggulah dua kali sahur nanti dia naik ah. Yo, 2 kali sahur. Okay. Okey. So faham eh? Okay, faham. So maknanya sekarang pada satu ID web of sign Dayang dah ada 10. Instead of sebelum ni kita tak tahu buat apa-apa, 5 kan? Betul tak? Ada 5. Sekarang jadi 10 nanti. Tunggulah, nanti dia akan update. Baik. Okay. Okey, so maknanya kesimpulannya untuk update kita punya publication bagi Scopus kita kena buat cara macam saja tadi lah. Tapi kalau web of sign dia tak boleh directly menggunakan web of sign, dia mesti masuk melalui Publon. Okey. Okay. So kita dah ada satu ID, so ID ni akan digunakan dalam kita punya CV. ID ni akan digunakan untuk semakan oleh pihak atas. Anda kata kalau kita nak ni lah untuk permohonan kenaikan pangkat lah. Itu yang saya nak share tu. Kalau tak nanti kan dia tak percaya betul ke kita ada hash index kita bagi web of sign sekian-sekian. Kan apa proof kita, melainkan melalui web of sign sendiri yang jana. Betul tak? Okay. So clear eh? Clear. So benda ni saya baru explore, saya rasa mungkin ramai tak tahu untuk Publon ni. Kalau tahu business platform untuk kita share. Okay. So saya dah buang yang ni, tapi kalau dalam web of sign dia tak akan buang lagi lah, dia akan ambil masa. Saya buat itu mungkin 2-3 hari juga kot. Okay. Satu lagi sebelum saya akhir, okay, sekarang ni semua sibuk nak tanya sekarang banyak-banyak daripada artikel ataupun email kita terima, dia kata dia claim dia adalah impact factor punya journal kan. Okay. So apa perlu kita buat untuk kita sahkan benda tu adalah betul-betul adalah impact factor yang dikeluarkan oleh Web of Sign. So kita pergi pada Journal Citation Report, klik. Okay. Okay, kita browse by journal, klik di situ. Okay. Sebab kadang ada yang nama kelakar, tapi dia adalah impact factor. Saya pun terkejut. Okay, contoh. Okay, mana-mana journal dia claim dia adalah impact factor punya journal kan. Okay, so kadang dia claim tu dia nak kata dia adalah Scopus. Tapi kita pun percaya dia adalah impact factor juga. So itu adalah yang perlu kita semak lah. Contohlah, kita tak apa-apa tapi pastikan nama dia betul. Contohlah, Bulletin of Engineering and Geology kan. Okey, contoh yang ni. Okey, so kita type aja nama dia. Okey. Nama penuh lah. Mana kita dapat mana email, kita klik dan kita klik pada bendanya. Okey. So anda kata dia ada dalam list. So dia dah salah satu dia perlu tunjukkan dia adalah index by way of sign lah. Okey. So nak confirm lagi dia adalah impact factor atau tidak. Okay, so kita boleh tengok dia punya profile. So this is 3.41. Okay, ada journal yang mana dia tak ada impact factor. Nanti saya tunjukkan Okay. So sekarang sibuk pasal kuartal-kuartal kan. Okay, apa boleh kita buat? Kita tengok pada rank. Okay. Okay, dia akan keluar. Under engineering environment dia kuartal 2. Under geological engineering dia kuartal 2. Under multidisciplinary geoscience dia kuartal 2. Okay. So contohlah kalau ada ni kuartal 3, ni kuartal 2, ni kuartal 3, kita ambil yang paling tinggi. Kita ambil dia dalam kuartal 2 lah. So dalam kita punya untuk pendaftar, kita dah submit dah publish semua.
untuk pendaftaran dalam kita punya new radis tu, kita letak kuartal 2. Okey. Okey, ada jurnal yang mana dia tiada kuartal number. Tapi sebab dia diindeks oleh Web of Science. Sekejap, Contoh yang macam bidang geoteknik, terkenalnya adalah Geological and Geotechnical Engineering lah. Geological and Geotechnical. Sekejap, Dia kena nama kena tepat, dia tak boleh silap. Dia bukan, dia hanya cari yang nama tepat je. Sekejap. Geotechnical Engineering. Geotechnical silap. Geological. Geotechnical and Geological. Tak ada. Geotechnical. Okey, so kesimpulan yang tiada impact factor takkan dimasukkan. Okay. Tak ada. So yang ini semua yang ada impact factor value saja. Okey, contoh Canadian Geotechnical memang established journal yang kita tahu dia adalah impact factor journal. Okey. Okey, so ni mana yang ada, yang hanya ada impact factor saja akan dikeluarkan maklumat dia. Okey. Contoh saya tunjuk contoh. Kalau dalam list saya ada jurnal yang mana dia bukan impact factor tetapi dia diindeks. Contohnya geological, geotechnical and geological. Nampak kan? So dia tak menyala kat sini. Maknanya kalau ni dia menyala kan, view journal impact. Yang ni dia tak menyala, dia tak keluar untuk link untuk check. So dia bukan impact factor journal. So dia index by scope, index by Web of Science tetapi dia tak ada quartile ataupun tak ada impact factor value. So sama juga kalau proceeding. Proceeding dia adalah proceeding index by Web of Science tetapi dia tiada impact factor value. Okey, yang hanya ada keluar view journal impact saja. Dia dikira sebagai impact factor journal. Okey. So ada soalan tambahan sebelum kita tamat? Tak ada. Jelas. Okey. Clear So bolehlah buat untuk merge ID yang tercicir untuk Web of Science dan sekali dengan Scopus. Okey, so setakat itu saja kot. So terima kasih pada yang sudi hadir. Mudah-mudahan boleh dimanfaatkan untuk kita punya career. Okey, saya stop. Okey.